kami memberi masa yang secukupnya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya mempertimbangkan semula usaha-usaha penyenaran ini. Sebab ianya telah kami jelaskan sebelum ini tidak menguntungkan warga Felda. Sebaliknya, mereka-mereka yang berkepentingan ia akan beroleh benefit daripada penyenaran ini. Tetapi malangnya pandangan kami tidak didengar oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bahkan ucapan terbaru Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Parlimen Pekan mempertegaskan pendirian kerajaan untuk meneruskan penyenaran ini, bahkan dipercepatkan daripada bulan Jun kepada bulan April. Jadi kami tidak ada pilihan lain oleh kerana proses perundingan dan perbincangan seakan-akan ditutup oleh pihak kerajaan dan mereka beria benar untuk menyenaraikan Felda Global Venture, membawa masuk tanah Felda Plantation dan juga KPF, Koperasi Permodalan Felda Berhad, dan kepentingan-kepentingannya yang bagi kami ini sesuatu yang tidak boleh diterima sama sekali, dan kita terpaksalah oleh kerana kita sebenarnya telah memberi masa yang secukupnya kepada pihak kerajaan untuk mempertimbangkan pandangan kami, maka oleh kerana mereka nampaknya terus dengan usaha mereka, sebagaimana yang saya janji dengan teman-teman reporter, kita akan mula buat pendedahan. Apakah sebenarnya agenda kepada penyenaran ini? Jadi sebagai membuktikan apa yang saya sebut sebelum ini, saya akan beri kepada teman-teman reporter, ini merupakan perjanjian pajakan tanah. Inilah dia antara konten. Ini sebenarnya kandungan daripada perjanjian tanah yang melibatkan 360,000 hektar tanah Felda Plantation yang kontennya ada di sini. Berapa yang Felda Global Venture bayar kepada Felda Plantation dan apa yang mereka nak buat kepada kerajaan negeri, termasuk permohonan mereka kepada kerajaan negeri untuk menandatangani perjanjian ini, dan juga apa yang disifatkan sebagai sangat tidak adil dan berat sebelah, 15% keuntungan yang diberikan kepada Felda, itu pun jika sekiranya harga minyak sawit mentah MSM adalah RM2,900. Berapa yang mereka nak bayar, semuanya ada terkandung dalam konten perjanjian ini yang akan saya beri kepada teman-teman reporter sekalian. Sebabnya kerana kita mahu rakan-rakan reporter dapat memanjangkan, sama ada dalam bentuk pro atau kontra, terpulanglah. Saya tak boleh paksa reporter, tapi kita akan minta panjangkan supaya ia jadi satu bahan perbincangan, khususnya rakyat Malaysia dan lebih-lebih lagi warga Felda yang selama ini saya yakin mereka hanya mendapat satu sumber saja, terpengaruh dengan dakwah pemimpin-pemimpin kerajaan bahawa pertama sekali ia akan menguntungkan warga Felda. Ini dakwah mereka. Kedua, mereka kata tidak diusik sama sekali tanah Penoka Felda. Ketiga, mereka sebut nilai semasa hartanah Penoka melalui penyenaran ini akan naik berlipat kali ganda. Ini hujah-hujah mereka. Jadi, kalau rakyat mendapat isi perjanjian ini, maka saya cukup yakin rakyat akan menolak. Ia akan menentang proses penyenaran ini. Jadi ini kita dedahkan kepada reporter, dan saya teringat bila saya meneliti perjanjian ini, mengingatkan saya bagaimana nasib serupa yang diterima oleh Pendoka Felda ketika mereka masuk tanah rancangan Felda bermula
pada tahun 1958, iaitu Felda yang pertama di Felda Lurah Bilut di Bentong Pahang. Dan kemudiannya diikuti oleh Felda-Felda yang lain. Mereka masuk daripada kampung, mereka masuk daripada estate, mereka akan menandatangani perjanjian dan mereka tidak pernah diberi sebarang option. Mereka tidak pernah diterangkan tentang isi-isi perjanjian. Perjanjian yang dipanggil perjanjian antara penroka dengan Felda. Seluruh perjanjian tersebut, penroka-penroka Felda dipaksa untuk bersetuju. Walaupun perjanjian tersebut sangat tidak adil. Perjanjian tu pun dimulakan dengan penroka bersetuju daripada mula sampai habis. Tu nasib penroka. Daripada perjanjian itulah berpuluh-puluh tahun penroka Felda tertindas, dizalimi. Kena bayar hutang piutang, hak mereka, bagaimana nak menyelenggarakan kebun mereka, pendapatan yang mereka miliki, bagaimana interest yang begitu tinggi yang mereka kena, mengikat mereka sehingga kepada hak untuk mendapatkan geran hak milik, semua berlega-lega selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Saya ingat hal ini berakhir. Rupa-rupanya nasib yang diterima oleh penroka Felda di atas ketidakadilan perjanjian itu, hari ini nasib tersebut diterima pula oleh Felda. Felda pula menerima nasib seperti penroka Felda. Dulu yang menerima nasib buruk penroka. Sekarang ini bila sign perjanjian, Felda sebagai organisasi terbesar akan menerima nasib yang lebih buruk daripada penroka Felda. Saya maksudkan ini sebabnya bila ditandatangani, Felda ni dia ibarat datuk. Kalau kita nak comparekan Felda dengan Felda Global Venture. Felda Global Venture ni baru muncul 3-4 tahun. Maknanya ibarat cucu. Felda Global ni ibarat cucu yang baru lahir. Apa yang dia tahu sangat, cucu yang baru lahir, nak mengurus sebuah organisasi yang memiliki tanah 905,000 hektar. Ini institusi pembangunan tanah yang terbesar di dunia. Tiba-tiba, tanah yang begitu luas nak beri kepada cucu suruh jaga. Datuk kena serah pada cucu dia. Dulu yang jaga, Datuk serah pada cucu dia. Dan bila nak sign agreement, semua perjanjian itu dibuat oleh cucu ni dan Datuk kena sign semua sekali. Tanpa sebarang argument. Mana-mana yang cuba dilihat untuk beri pandangan, disingkirkan. Contohnya, Datuk Zulkifli Abdul Wahab. Bagi pandangan, out. Timbalan pengarah, iaitu Abidin Abdul Rahman, yang juga merupakan setiausaha KPF, pun disingkirkan. Pendek kata, tak boleh beri apa-apa komen dan pandangan. Bagaimana besarnya kuasa Tan Sri Isa Samad dan Felda Global Venture. Bila ditandatangani, saya nak sebut pada rakan-rakan media, nanti disambung oleh Dr. Rosli, Felda sudah tidak punya apa-apa lagi. Peranan Felda, saya ingat mereka jadi simbol saja. Dia jadi, orang kata, patung yang tidak mempunyai apa-apa kekuatan. Sebab segala urus niaga di Felda ditentukan oleh Felda Global Venture. Bahkan, nanti rakan-rakan media baca, rakan-rakan media akan terkejut sehingga keistimewaan yang diberikan kepada Felda Global Venture, ayat yang digunakan, yang Felda kena beri kepada Felda Global Venture, yang dipanggil kenikmatan aman sentosa. Ada bahasanya, nanti tuan-tuan boleh tengok. Kenikmatan aman sentosa. Macam tu sekali tingginya martabat Felda Global Venture. Jadi, kita beri kepada rakan-rakan media
Saya harap boleh buat pendedahan, dan sekiranya Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Ahmad Maslan, Menteri yang jaga Felda, dan juga Tan Sri Sesamad menganggap kami khianat kerana membocorkan kandungan perjanjian ini, kita sebenarnya telah bincang. Rakan-rakan dalam gerakan Selamatkan Felda, kita bersedia untuk menghadapi risiko. Dengan menyentuh aspek keuangan sedikit, implikasi keuangan kepada Felda apabila Felda serahkan tanah di bawah Felda Plantation itu kepada Felda Global Ventures. Pertama, setakat tahun 2010, ya, ambil contohlah, ya, pendapatan Felda berjumlah lebih kurang 2.4 bilion. 2.4 bilion. Belanja Felda lebih kurang 1.98 bilion, 2 bilion lah, ya. Jadi di sana Felda akan ada lebihan pendapatan berbanding perbelanjaan, lebih kurang dalam 2.4 tolak 2 lebih kurang 400 million juta, ada lebih di setiap tahun ada lebih, ya. Apabila Felda memajakkan tanah yang ada di bawah Felda Plantation itu kepada Felda Global Ventures untuk maksud penyenaraian, maka dua perkara akan berlaku, ya, atau satu perkara jelas yang akan berlaku. Yang kedua, belanja Felda tetap, ya, dalam lingkungan 2 bilion kepada 2.4 bilion, 20 bilion. Tiap-tiap tahun itu belanja Felda dah tetap, ya. Tetapi pendapatan Felda berkurangan dengan nyata sekali. Daripada pajakan, Felda akan dapat hanya dalam lingkungan 251 million juta, ya. 251 million setahun, ya. Dari segi keuntungan yang diberikan kepada Felda 15%, itu diasaskan kepada harga fresh fruit bunch lah, ya, atau BTS, buah tandan segar, ya. Felda dijangka akan dapat dalam lingkungan 508 million setahun, ya. Jadi kalau kita jumlahkan pajakan dengan hasil perkongsian untung daripada Felda Plantation itu lebih kurang 750 juta sahaja. Jadi kalau pendapatan Felda dah turun kepada 750 juta, sedangkan perbelanjaan 2 bilion atau bertambah, jadi Felda akan mengalami defisit tiap-tiap tahun tidak kurang daripada 250 juta. Mana Felda nak ambil duit ini untuk tanggung? Ini masalah yang utama. Di sana ada dicadangkan selepas ni besok keuntungan kepada Felda akan ditambah kepada 30%. Jadi ini mungkin akan, tapi yang itu tidak dijelaskan, bagaimana keuntungan boleh ditambah kepada perkongsi keuntungan 7%. Tapi setakat yang berkenaan dengan perjanjian yang ada ni, pasti bahawa Felda tidak akan mampu lagi untuk menanggung perbelanjaan tahunan dia. Ya, dia akan mengalami defisit atau kekurangan. Pendapatan kurang, belanja tetap pada tahap lama atau meningkat. Ini aspek yang saya rasa akan merugikan Felda, dan akhirnya rakyat akan tanggung. Kerajaan akan bagi peruntukan pula Felda, kita semua taxpayers akan tanggung. Siapa nak tanggung belanja defisit ni? Tentu rakyat, ya. Ini satu perkara yang harus kita tekankan di dalam kenapa kita kena tentang penyenaraian ini, ya, dari aspek kewangan Felda itu sendiri, ya. Aspek yang lain ialah selain daripada kewangan, Felda akan hilang kuasa ke atas pengurusan
Felda itu, tanah-tanah yang ada dalam kawasan Felda itu sendiri, hasil dari bawah Felda Plantation. Sebab apa? Bila perjanjian ini dimeterai, segala kuasa yang ada pada Felda hari ini untuk mengurus tanah itu dan sebagainya, dan mengurus menentukan aktiviti akan diserahkan bulat-bulat pada Felda Global Ventures. Jadi yang menjadi tonggak dalam Felda itu, dalam organisasi Felda itu, sebaik saja Felda Global Venture disenaraikan ialah tonggak kuasa itu berpindah daripada Felda kepada Felda Global Ventures. Abang kata Mazlan tadi, daripada tok kepada cucu terus. Dan akhirnya kita boleh menjangkakan Felda itu sebagai satu organisasi akan mati dan digantikan oleh Felda Global Ventures. Kebimbangan kita ialah tanah-tanah yang terdapat di semua 317 tanah rancangan Felda, yang ada tanah lebihan yang tidak dimajukan, dan jumlah ini besar. Di setiap Felda tu dia ada apa yang dipanggil lot-lot tanah kosong. Selama ini tanah ini sama ada dia dibiarkan saja, tidak dimajukan apa-apa, ataupun tanah ini diambil oleh peneroka ataupun generasi kedua, mereka buat kegiatan-kegiatan hiliran. Apabila perjanjian ini ditandatangani, rupa-rupanya tanah-tanah ini juga akan dikategorikan sebagai tanah Felda Plantation. Okay. Bila dikategorikan sebagai tanah Felda Plantation, artinya tanah ini juga akan dibangunkan di bawah Felda Global Venture. Sebab itu sekarang ini dah bermula pun, notis-notis yang dikeluarkan melalui pengurus Felda kepada penoka-penoka dan anak penoka yang membangunkan tanah ini supaya keluar daripada kawasan tersebut. Okay? Kena keluar, dia kena halau. Sebab tanah ini akan dimuktamadkan menjadi milik kepada Felda Global Venture. Dan berdasarkan pengamatan kita, di seluruh negara, di 317 tanah rancangan Felda, keluasan tanah ini tidak kurang daripada 30,000 hektar seluruh negara. Satu jumlah yang cukup besar, di mana tanah itu depan mata penoka, depan mata anak penoka, tapi mereka tak boleh apa-apa atas tanah tersebut. Dan kebimbangan juga ialah apabila tanah ini di bawah hak Felda Global Venture, usaha-usaha untuk mendirikan rumah-rumah generasi kedua di atas tanah ini akan menjadi sia-sia. Artinya akan terpadam secara automatik. Sebab dia akan bergantung kepada sejauh mana tanah ini boleh dipohon kepada Felda Global Venture. Dan lebih buruk lagi dalam perjanjian ini juga, di masa hadapan, kalau sekiranya ada permohonan baru, tanah-tanah baru, nak bangunkan tanah baru, juga di bawah tanggungjawab Felda Global Venture. Artinya, semua sekarang ini di bawah kekuasaan Felda Global Venture. Jadi bayangkan rakan-rakan media, selepas ditandatangani, semuanya Felda Global Venture. Saya menjangkakan tidak mustahil, kalau kita nak kata worst scenario-nya, mungkin selepas perjanjian suatu hari nanti, nama Felda tu sendiri akan berakhir. Mereka boleh saja tukar nama lain, jenama lain, sebab ia bukan lagi menjadi hak dan kepentingan Felda atau warga Felda. Okey. Dan berdasarkan kepada perjanjian ini juga, dalam perjanjian yang ada, yang kita teliti juga di sini, Felda Global Venture ini, semua maintenance, termasuk peruntukan kemudahan asas di Felda yang selama ini disalurkan kepada Felda, juga menjadi hak Felda Global Venture. Dia juga yang dapat hak ini, bukan lagi Felda. Maknanya kalau kerajaan pusat salurkan sebarang peruntukan pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan ladang-ladang penoka, juga disalur di bawah
Felda Global Venture. Dengan kata lain, kedudukan Felda Global Venture ini sangat tinggi sehingga bayangkan jumlah saham Felda. Saham Felda ni dia lebih kurang ada sekitar 5.9 bilion. Saham Felda ni ni ada jelas depan ni. 5.9 bilion juga akan diserahkan sepenuhnya kepada Felda Global Venture. Jadi ini suatu keadaan yang bagi saya langsung tak masuk akal. Langsung tak masuk akal. Dan kita akan dedahkan selepas ini dalam siri yang berikutnya siapa sebenarnya Felda Global Venture ini. Sehingga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yakin 100% pada Felda Global Venture ini. Siapa Felda Global Venture? Operasi mereka dalam dan luar negara kita akan dedahkan pula selepas daripada ini. Supaya rakyat tahu. Rakyat akan timbul tanda tanya. Kenapa penyendaran ini diserah kepada suatu syarikat yang baru hidup, yang syarikat ini juga syarikat yang kontroversi kerana didedahkan dalam parlimen, kegagalan perniagaan mereka, tiba-tiba syarikat ini mendapat kepercayaan 100% daripada kerajaan. Pihak Mediapas melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Mediapas asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.